Kalau Ghani kaya Ustaz Oh, Kalau Mina kekayaan. kekayaan. Kalau Roni tu sifat lah orang kaya. Sifat kaya. Jadi Mina kat sini kekayaan. Boleh ikut dah. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ila sahibil muallif Sayyidina Syekh Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'ala wal Husaini wa kulli masyayikhi wa masyayikhina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita baca doa yang ada di muka surat depan buku. Muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa qatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana. Uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah
وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال الفتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saya jawab salam yang telah bagi salam di bahagian komen Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puan Siti Haja dan Puan Siti Haja. Masya-Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita untuk sama-sama kita mengulang kaji, menyambung kitab kita Marhaban Ya Ramadan. Kata ulama di antara kelebihan menuntut ilmu, ia mengumpulkan ilmu dan ibadah. Menuntut ilmu tu bukan sekadar dapat ilmu, tapi menuntut ilmu juga ibadah. Ada orang kata saya tak naklah belajar, nak beramal je. Itu salah faham tu. Tu tak faham, bukan salah faham lagi dah. Tak faham dah. Mungkin salah faham jugalah kot kan. Tak faham jadi salah faham. Menuntut ilmu pada dia ada ilmu, pada dia ada menuntut. Ilmu tu pengetahuan yang kita perlukan untuk beramal. Menuntut ilmu tu dah beramal dah tu. Dah beramal dah tu. Jadi antara ibadah yang tak kurang hebatnya adalah menuntut ilmu. Sebab mengumpulkan pengetahuan dan amal ketaatan. Sebab tu banyak hadis cerita tentang kelebihan penuntut ilmu. Dan dalam kelebihan menuntut ilmu ada kelebihan yang tak ada dalam amal lain. Orang yang keluar setiap langkah dia Allah Ta'ala ampunkan. Keluar menuntut ilmu, setiap langkah dia Allah Ta'ala ampunkan. Malaikat doa juga keampunan. Binatang, burung di langit yang sedang terbang mendoakan keampunan. Binatang, ikan di lautan mendoakan keampunan. Jadi orang yang menuntut ilmu ni selagi nama dia penuntut ilmu,
selagi itu di dalam doa para makhluk. Kalau pun dia bukan cerita untuk ilmu tu faham tak faham baru diampunkan, tak, dia melangkah saja dah diampunkan. Jadi ulama memang menuntut ilmu ni tak nak berhenti, bukan tentang dapat faham tak dapat faham, tapi tentang kelebihan yang belum faham pun tak dapat. Macam tu. Jadi beruntung orang keluar menuntut ilmu. Dan ada maqam dalam syurga tu, ada ruang khas pula, ada kedudukan khas pula, ada kita rasa kerusi khas untuk orang yang berilmu. Kalau kata dalam hadis Nabi tu, para Nabi, kemudian di belakang dia ada barisan orang taat, antaranya adalah orang alim, dan ada barisan dia sendiri. Orang alim ni maksudnya orang yang berilmu lah. Cuma nilai ilmu itu pada amal. Belajar saja tak membuktikan faham. Tujuan belajar tu, kita bukan nak kumpul ilmu, kita nak beramal. Jadi kalau belajar banyak-banyak tak ada niat nak beramal, kurang baik lah. Tapi masih lagi baik daripada tak belajar langsung, kan? Tapi bukti kita faham, kita datang untuk ilmu tu untuk apa? Adalah adanya amal. Dah belajar tidur sebab niat memang nak tidur, tu letih lah sikit, kan? Lambat. Boleh? Jadi alhamdulillah kita dah dalam sesi yang ke-18, masya-Allah. 18 dah. 18 ni berapa kali? 18 pertemuan lah. 18 sesi, 18 pertemuan. Insya-Allah. Kita last berhenti di tajuk Lailatul Qadar. Masya-Allah. Jauh dah tu Lailatul Qadar tu. Hari ni nak sambung pada puasa sunat bulan Syawal, puasa 6. Jadi kalau yang tak sempat tengok tajuk Lailatul Qadar tu, boleh tengok balik lah. Ustaz Salahuddin minggu lepas kan, hari Jumaat. Lailatul Qadar ni penting lah, motivasi. Tapi Syekh kita selalu ingatkan Lailatul Qadar ni bukan tentang malam dia, tapi tentang rahmat pada malam tersebut. Ini bukan tentang malam tu, tapi tentang rahmat pada malam tu. Rahmat tu pula bukan tentang rahmat tu, tapi Tuhan yang beri rahmat tu. Itu tentang Lailatul Qadar lah. Keistimewaan dia tentang hubungan kita pada Allah. Baik, kita sambung pada bab yang ke-9, muka surat 153, berkaitan dengan puasa sunat di bulan Syawal. Puasa sunnah. Dalam buku ni puasa sunnah di bulan Syawal, puasa sunat lah. Jadi ulama' ada bagi satu kaedah. Makanya kita nak ukur Ramadan kita yang kita lalui sebulan tu adalah Ramadan yang qabul. Qabul maksudnya diterima di sisi Allah. Boleh tak kita tanya, adakah amalan saya diterima di sisi Allah? Boleh. Ada ulama' buat panduan untuk mengetahui tentang amal qabul, amal yang diterima di sisi Allah. Banyaklah antara tanda ni. Antara tanda amalan qabul di sisi Allah adalah setelah kita buat amal tersebut, maka kita melupakan amal tersebut. Tak diingat-ingat. Oh semalam insya-Allah banyak tu. Insya-Allah Allah Taala terima lah. Kan? Baguslah juga sebut insya-Allah tu kan. Tapi kalau dengan confirm Allah Taala terima, itu amal qabul pada dia ada ikhlas. Amal ikhlas antara tanda dia tak diingati amal tu. Bukan dia tak nak ingat, tapi dia tak ingat. Tu qabul lah tu. Kalau dia kenang-kenang tu, yang apa tu, Qiyamul Lail perdana tu, yang dulu-dulu tu, tu masih lagi ada bahagian-bahagian apa tu, benih-benih lambat qabul lah. Tu setengahnya ulama kata begitu.
Setengah lagi amal yang qabul di sisi Allah, kata ulama, amal itu istiqamah. Dia memberanakkan. Dia memberanakkan amal lain. Amal yang qabul tu, satu amal qabul, amal tu beranak-ranak. Maksud amal beranak, dia berterusan. Amalnya semalam nak dibuat, ataupun 10 tahun yang lepas, tapi still lagi ada. Terusan. Jadi Ramadan yang qabul di sisi Allah, setelah Ramadan tu dia tak lenyap. Dia masih lagi membenihkan ataupun membuahkan, menyuburkan amal-amal lain. Itu qabul, masya-Allah. Orang yang tak biasa buat 20 rakaat satu malam, masuk Ramadan, kuat masya-Allah. Kadang-kadang bukan 20 rakaat ni malam tu. Boleh jadi 30 rakaat, 35 rakaat, 40 rakaat. Banyak. Habis Ramadan, kekal. Tu qabul, masya-Allah. Sebab amal tu baik. Amal yang Allah Ta'ala jadikan asbab tumbuh amal lain. Tapi kalau hilang, itu kita takutlah. Takut. Lepas habis Ramadan bukan 20 rakaat, 2 rakaat pun tak ada. Lepas isyak tidur terus. Kadang-kadang isyak pun terlupa. Tu bahayalah. Mesti ada sebab. Kenapa masa Ramadan boleh buat 20, habis Ramadan langsung tak boleh buat? Mesti ada sebab yang perlu dimuhasabahkan. Bukan tak qabul, kadang-kadang bukan tak qabul. Tapi niat ketika buat 20 tu hanya ketika itu. Niat kita beramal ni bukan untuk hari itu saja. Niat amal kita hari ni untuk membenihkan amal esok. Itu kan amal. Pelajaran dia kat mana? Pelajaran dia dalam surah Fatihah setiap kali solat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Doa ihdinas siratal mustaqim tu, kata ulama, ketika beramal, kita minta pada Allah, amal ni bukan amal yang terakhir. Waktu kita solat tu, kita anggap itu amal terakhir. Kita tak tahu itu mungkin amal last yang kita buat, lepas tu meninggal ke apa kan. Tapi ketika kita beramal dengan amal tersebut juga, kita harapkan amal itu bukan amal terakhir. Sebab nanti nak buat lagi, kalau Allah Ta'ala bagi peluang, buat lagi. Qabul lah amal tu baik. Ya, Ramadan yang baik, Ramadan yang mengeluarkan hasil yang baik. Dan sebab tu Syekh kita sebut, setiap orang masuk Ramadan, dia kena ada azam. Apa yang dia nak bawa keluar daripada Ramadan tu? Dia nak bawa apa? Jadi setiap orang kena ada mission tersendiri. Saya pun pernah cerita kan, kawan kita tu, dia ada azam lepas solat nak selawat. Lepas solat nak selawat. Dia kata amal tu tak pernah buat, tak konsisten buat. Jadi dia kata dia azam tahun ni Ramadan, setiap kali habis solat dia nak selawat. Cerita dekat Syekh, kita pun dengar lah. Saya Syekh azam tahun ni Ramadan masuk nak selawat, lepas kali kalau solat nak selawat. Saya kata bagus lah, tapi saya nak buat 3 je. Jadi kita dah hati kita nak buat 3 pun nak cerita dengan Syekh kan. 3 tu sikit sangat lah, tapi dia punya excited tu, saya nak buat 3. Tiap kali lepas solat saya nak buat 3. Kita pun sengih je lah kan. Saya kata bagus kan. Tu kita kata ada 3 tu sikit sangat, kita cakap kat dia kan. Dia kata tak, 3 tu banyak dah bagi saya tu. Saya yang penting lepas solat selawat 3 lah, tak kisahlah. Yang penting lepas solat selawat. Saya nak kekalkan amal ni sampai lepas Ramadan. Jadi saya nak train dalam Ramadan tu, azam. Jadi masya-Allah, mungkin niatnya ikhlas, dia tulus murni nak buat kerana Allah, sayang Nabi Muhammad SAW. Nak kekal amal tu. Tu kita pun gurau-gurau lah dengan dia kan. Dah habis Ramadan tu setahun lalu, ada lagi ke yang 3 tu? Oh, alhamdulillah ada lagi kan. Jujur tak jujur tu hal dia. Tapi bila dia cerita ada tu, kita percayalah. Itu training. Memang Syekh kita kata begitu. Orang yang nak masuk Ramadan, kalau diberi peluang masuk Ramadan, itu Allah Ta'ala bagi peluang penambahbaikan pada amal. Tapi dia kena azam nak keluarkan apa setelah tu untuk diri dia.
saya janji lepas Ramadan ni nak kekal puasa. Ada orang pilih begitu kan. Sebab 30 hari boleh kekal, lepas tu tambah lagi 10 hari, 6 hari lepas Syawal tu, terus puasa. Ada juga. Ada orang azam, saya nak lazimi diam, tak nak mengumpat. Ada juga. Itu terpulang masing-masing lah. Tapi yang penting bawa sesuatu. Sebab tanda kita, Ramadan kita terbaik, atau tanda Ramadan kita baik, pada tahun yang kita diberi peluang untuk melaluinya tu, ada sesuatu yang kita bawa keluar. Tanda dia. Boleh. Jadi penting kita muhasabah diri kita. Habis Ramadan apa yang kita bawa? Habis Ramadan apa yang kita bawa? Itu tanda kita beramal bukan kerana amal, kita beramal kerana Allah. Amal tu penting sebab di situ ada hubungan kita kepada Allah. Hubungan kepada Allah. Kita bukan nak buat amal sebab amal tu istimewa. Jangan terperangkap. Sebab banyak baca Quran, kita rasa diri kita soleh. Oh, payah tu. Tertipu. Tuhan bukan nak tengok kita rasa diri kita soleh. Tuhan nak tengok kita ada tak hubungan dengan dia waktu kita baca Quran tu. Sama lah ibadah pun. Orang terperangkap dengan amal, habis buat letih, nak buat lagi. Kan, letih, nak rehat sekejap. Tu terperangkap dengan amal. Amal tu wasilah. Kan. Macam kalau bahasa Syekh kita guna, amal tu macam tempat dating lah kan. Dengan dia punya partner dia, kekasih dia. Couple, mesti ada tempat berjumpa. Tempat berjumpa tu untuk berjumpa. Tapi lepas jumpa bukan tak nak jumpa lagi. Nak jumpa lagi kat tempat lain pula. Jumpa tempat lain pula. Solat, baca Quran, zikir, itu semua tentang kita berhubungan dengan Allah. Habis satu nak jumpa Allah di amal lain pula. Nak jumpa amal. Jumpa ni apa tu? Tanda apa ni? Tanda apa tu lah kan? Dalam kurungan. Kan kata jumpa Allah, jumpa tengok pula. Jumpa Allah tu merasai hubungan. Sebab kita dituntut beramal. Sebab pada amal ada hubungan kepada Allah. Kan? Jauh pula saya begitu kan. Itu cerita tentang nak tahu bagus tak bagus lah Ramadan kita. Jadi bab ke-9 cerita puasa sunat di bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ni kena faham lah, bulan Syawal ni bulan setelah Ramadan. Dalam bulan Syawal dia ada ibadah puasa sunat. Nabi suruh. Jadi di sini ada dalil-dalil lah. Keutamaan puasa sunat. Muka surat 153. Memperbanyakkan ibadah puasa sunat merupakan amal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh syariat. Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 184. Artinya di sini, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik bagi dirinya. Fahuwa khairun lahu. Fahuwa tu maka ia tu balik kepada sukarela buat amal tu. Dan wa antasumu, dan hendaklah kamu sekalian berpuasa kerana hal tersebut lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah Ta'ala kata siapa yang sukarela buat kerja mengerjakan kebaikan, maka itu baik baginya. Kemudian Allah Ta'ala khususkan kalau kamu berpuasa maka itu lebih baik. Jadi dalil ni puasa ni antara amal yang terbaik. Fa huwa khairun lahu, maka itu baik baginya. Kemudian Allah Ta'ala khususkan puasa. Dan Allah Ta'ala sebut khairun lakum, puasa tu baik bagi kamu. Puasa tu kalau ikut dia punya keadaan zahir dia tu menyusahkan kita. Lapar, tak ada tenaga. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata baik bagi kamu. Kita kena faham lah di sisi mana puasa tu baik untuk kita. Sedangkan pada zahirnya dia menyusahkan kita. Jadi ulama, secara ringkasnya ulama menguraikan puasa baik bagi kita kerana mengingatkan kelemahan, tak mampu, tak kuat. Bila mengingatkan kelemahan, di situlah kita di hadapan Allah. Kenapa Tuhan larang atau Nabi larang kita kenyang? Kenyang banyak buat orang gantung pada diri sendiri. Kan? Jadi kurang bergantung kepada Allah. Jadi biar lapar bergantung kepada Allah. Kan? Jadi puasa tu banyak ingatkan kita kepada Allah. Jadi puasa tu baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Boleh hafal lah tu kan? Takat tu je boleh hafal tu. Inna fil jannah baban
yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di syurga terdapat satu pintu. Baban tu satu pintu. Yang dinamakan dengannya Ar-Rayyan. Nah, tu nama pintu. Syurga ada berapa tingkatan? Ada 7 lah. 7. Paling tinggi syurga Firdaus. Pada setiap syurga ada pintu. Antara pintu yang ada di sini adalah pintu Ar-Rayyan. Kemudian Nabi kata apa? Dan orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Dan tidak akan memasukinya, nya tu balik pada Ar-Rayyan tadi, selain mereka. Mereka tu siapa? Orang yang berpuasa tu. Maksudnya tak akan ada orang yang tak berpuasa, tak diiktiraf sebagai orang yang berpuasa, akan masuk melalui pintu tu. Hanya orang puasa saja masuk pintu. Puasa ni puasa apa? Ramadan ke? Tak, puasa umum. Ramadan ke? Yang banyak berpuasa lah. Saimun tu maksudnya orang yang banyak puasa. Dia guna isim tau. Kalau dalam bahasa Arab, isim ni maksudnya consistency. Betul? Istiqamah. Kan? Istiqamah. Saimun ni maksudnya orang yang sifat dia berpuasa. Dia puasa. Tak Ramadan pun puasa lagi. Baru jadi saimun. Masya Allah. Manakah orang dan kelak akan datang panggilan yang menyeru. Ada orang serulah. Malaikat akan tanya. Manakah orang yang sering berpuasa? Tu ada sering tu. Kan? Sering berpuasa. Maka mereka masuk ke dalamnya. Ada sudah kumpul dulu lah. Ni boleh gambaran ni. Kumpul beratur dulu. Orang puasa mana kumpul? Panggil kan. Okey, betul. Masuk. Dan jika yang paling akhir dari golongan orang yang berpuasa telah memasukinya, maka pintu tersebut ditutup. Dan tidak akan ada satu pun yang dapat masuk bersama mereka, yakni orang-orang yang sering berpuasa. Tu. Masya Allah. Tu keistimewaan. Ni berita gembira. Sebab tu motivasi. Kena baca hadis banyak. Nak beramal ni. Ilmu lah ni. Kan. Orang yang malas buat apa-apa tu sebab tak banyak ilmu. Kan. Tak banyak tahu. Bila tak banyak tahu, memang tak buat apa-apa. Jadi kita rangsang dia dengan pengetahuan supaya dia bolehlah buat apa-apa. Kalau tak banyak pun adalah buat. Kemudian dalam hadis lain, hadis kursi. Hadis kursi ni, hadis tu Nabi sebut. Tapi ilham daripada Allah Ta'ala. Kan? Hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman. Biasa hadis kursi ada tulis Allah Ta'ala berfirman. Kullu amalin, semua amalan manusia, anak Adam, untuk dirinya sendiri. Kullu amalin ibni Adam lahu. Lahu tu untuk dirinya. Maksudnya apa? Semua yang dia buat, itu untuk baik, kembali kepada kebaikan diri dia. Dapat pahala, mungkin dapat sihat. Illa siyam, kecuali puasa. Ni istimewa ni Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut. Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bih. Ni hafalnya ayat ni. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ni motivasi puasa ni. Puasa tu untuk aku, kata Allah. Kenapa? Sebab puasa tu secara zahir tak menguntungkan manusia. Takkan manusia saja nak buat. Bangun awal, tahan lapar, tak makan, tak boleh minum, letih, tak kuat. Kemudian apa kebaikan dia? Allah Ta'ala declare, fa innahu li, sesungguhnya puasa untuk aku. Buat untuk Tuhan ni. Dan Tuhan yang bagi pengiktirafan ni. Jadi orang berpuasa, sebenarnya dia kena berbangga kerana dia ada bahagian yang dekat dengan Tuhan dia. Fa innahu li. Kemudian Allah Ta'ala nak kata mulianya puasa tu, fa wa ana ajzi bih. Dan aku sendiri yang akan balasnya. Apa maksud dia? Malaikat tak dapat nak tulis berapa banyak ganjaran ni. Ketika malaikat kalau kata dialog lah, nak tulis berapa banyak ya Allah. Kata Allah, ana ajzi bih. Aku yang akan tulis sendiri. Jadi ada ulama syarah, berapa banyak ganjaran tu? Nanti masuk syurga Allah Ta'ala bagi tahulah. Jadi pada hadis ni, itu ulama sebut, ana ajzi bih ni janji Allah Ta'ala dengan orang puasa tu. Kau masuk syurga jumpa aku dululah. Kan macam tu. Nanti aku bagi. Jadi orang puasa jamin masuk syurga. Kalau betul-betul puasanya untuk Allah. Tapi ada kegelinciran orang.
Puasa tu asalnya kalau tak cerita memang tak ada orang tahu. Sebab tu dia rahsia antara dia dengan Allah. Tapi orang tu tak sabar. Saya puasa ini. Habis cerita. Orang tak tahu jadi tahu kan. Tujuan bagi tahu tu memang nak bagi tahu pula. Saya puasa ni. Tak habis cerita lah. Kan? Asal-asal tak tahu. Sebab tu hubungan ni kena rahsia. Saya tengok orang kalau jujur cinta ni, dia tak nak orang lain tahu kan. Risau orang lain tahu. Itu jujur lah tu. Dalam hubungan pada Allah pun begitu. Sebab tu Allah Ta'ala suka hamba dia munajat kan. Suka munajat. Allah Ta'ala suka hambanya bermunajat. Munajat ni maksudnya bisik-bisik. Maksudnya rahsia lah. Ya Rab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Adimu qar'aba bil jannah. Adimu maksudnya sentiasalah. Dalam ni kata apa? Tetaplah kalian di pintu syurga. Adimu qar'aba bil jannah. Qar'a ni tak silap saya ketuk. Dalam bahasa Arab lah. Adimu qar'aba bil jannah. Sentiasalah kamu mengetuk. Ketuk pintu syurga. Tetaplah kalian di pintu syurga. Betul lah maksudnya berdiri. Konsisten. Yuftah lakum. Pasti akan dibuka bagi kamu pintu tersebut. Orang kalau berdiri depan pintu je tak halau pun tak balik-balik. Mesti buka juga. Sekurang-kurangnya tanya nak apa? Kan? Nak apa berdiri lama-lama ni? Sama. Adimu qar'aba bil jannah yuftah lakum. Tetaplah kalian di pintu syurga, maka nescaya pintu tersebut akan dibuka untuk kalian. Dalam ni motivasi, jangan cerita siapa diri kita bila kita nak pergi kepada Allah. Maksudnya dalam hubungan dengan Allah, jangan kita tertanya saya layak ke nak dapat rahmat Allah. Tu soalan budak-budak. Kalau kita nak Allah, jangan tanya siapa diri kita. Semalam maksiat ke, semalam ada tak sempurna ketaatan ke, tu semua semalam. Allah Ta'ala memandang siapa kita sekarang. Jadi terus, cuba kata adimu, jangan jauh dari Allah. Kan? Terus dekat. Melazimi. Jadi sahabat tanya, maka salah satu daripada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifat nudimu, bagaimana kami ni untuk sentiasa melazimi pintu syurga wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan rasa lapar dan haus. Dalam kurungan kata selalu berpuasa. Dia simbolik dengan rasa lemah, itu je. Sebab tu ulama kata pada orang muda kan, orang muda jangan rasa gagah, nanti tak beramal. Tengok orang berusia, lagi tak larat, lagi nak buat banyak. Sebab waktu tu dah tak ada tenaga, dah tak ada apa. Yang tinggal hanya harapan saja. Harapanlah yang menggerakkan tubuh tu. Kenyang tak gerakkan tubuh. Waktu sihat, jalan jauh. Boleh pergi Korea, pergi US. Amal ya Allah sikit. Bila dah sakit, nak buat amal banyak. Tapi tak larat pula. Kan? Tapi terus buat. Tertidur pun cepat-cepat bangun kan. Masya Allah. Tu orang berusia tu pelajaran besar bagi orang muda. Akhirnya, apa yang kita cari di akhir usia tu, apa yang kita cari? Tu cerita dia tu kan. Di akhir, orang berusia tu sentiasa jadi pelajaran. Sentiasa jadi pelajaran. Tentang apa yang paling penting sebelum meninggalkan dunia ni. Kamu kalau kerja, tak payahlah kuat-kuat sangat. Dunia ni duduk diam pun dapat. Kan? Sebab dia selalu pergi masjid, balik bawa kuih. tak cari, tak apa, dapat kan. Waktu muda-muda kerja kuat-kuat, yang kerja tu tak dapat. Tapi kalau masa dah berusia ni, setiap kali balik dapat makan. Kan luar biasa. Dapat buku, dapat kitab, dapat... Kalau dapat kain tu dah tak tahu berapa banyak dapat dah. Asal khatamnya dapat. Jadi tak cari. Jadi orang yang berumur ni tahu. Dalam dunia ni ada benda yang patut dikurangkan. Dan ada benda yang patut dikejar. Sebab dia dah lalu dulu. Apa yang dia kejar dulu tak dapat. Apa yang tak kejar itu yang dapat. Itulah cerita macam itulah kan. Jadi dengan rasa lapar dan haus ni maksudnya simbolik rasa lemah di hadapan Tuhan, maka Allah Ta'ala timbulkan harapan kan.
Kadang-kadang kita kagum masa saya pergi haji tu, orang yang banyak beramal tu orang berusia lah. Kan? Dah semua orang akan cakap masa pergi haji, kita ni dah di tanah Mekah ni, Masya Allah kan. Tapi yang Masya Allah tu, yang muda tu tak beramal juga. Dah depan Kaabah pun duduk kan. Yang orang berusia ni, baca Quran sampai tertidur-tidur lah kan. Jatuh angkat balik. Yang muda ni, di tempat yang sama, keadaan yang sama, sambil-sambil pegang Quran. Yang muda tu dah tutup dah, dua muka dah letih dah. Tapi muda. Yang berusia ni dah habis baca lagi. Bangun solat pula, duduk lagi. Jadi apa bezakan dua-dua tu? Tenaga? Tak. Jiwa. Harapan. Tanya orang kat masjid, yang muda mesti tak puasa je. Tapi yang berusia puasa, Masya Allah. Luar biasa lah. Luar biasa. Bila ada jiwa lemah, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Ada rasa lemah, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Ya Rab. Jadi Nabi pesan, dengan rasa lapar dan haus. Kemudian, habislah tu kelebihan berpuasa. Jadi galakkanlah berpuasa. Habis Ramadan, puasa. Pembahagian puasa sunnah. Puasa sunnah terbagi pada 3. Puasa yang disunatkan setahun sekali. Seperti puasa hari Arafah ni, awal-awal kitab dulu ada lah kan. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak pergi haji, sunat puasa. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, ni pun setahun sekali je, walaupun buat 6 hari. Bulan Syawal. Puasa Tasu'a 9 Muharram. Puasa Ashura 10 Muharram. Yang terbaik 9, 10. 9, 10. Kalau tak larat, boleh buat 10. Tapi yang terbaik 9, 10. Kemudian puasa yang disunatkan sebulan sekali. Seperti puasa pada pertengahan bulan 13, 14, 15. Nama dia hari putih kan. Hari putih. Dan puasa akhir bulan 28, 29, 30. Atau 27, 28, 29. Atau 28, 29, 1. Tengoklah mana-mana. Kemudian puasa yang disunatkan seminggu sekali. Seperti hari Isnin dan Khamis. Ni bahasa Indonesia ni kan. Senin. Kan? Seminggu sekali. Isnin dan Khamis. Sunat. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Ni nak bagi tahu kepelbagaian tu lah. Kita boleh hafal ni supaya hari-hari yang digalakkan puasa tu kita puasa. Puasa sunat hari Arafah 9 Zulhijjah tadi. Puasa sunat hari Ashura dan Tasu'a 10 Muharram dan 9 Muharram. Puasa sunat 6 Syawal dalam bulan Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal. Asalkan bulan Syawal, pilihlah 6 hari. Puasa sunat pada bulan Muharram. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Hari-hari yang waktu ni tak kisah hari-hari apa pun. Puasa sunat pada pertengahan dan akhir bulan. 13, 14, 15, 28, 29, 30. Puasa hari Isnin dan Khamis, mingguan. Puasa dahar. Dahrun. Selalu dalam keadaan berpuasa. Dahar ni maksudnya puasa setahun. Puasa. Kecuali pada hari-hari yang dilarang untuk puasa. Seperti hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, hari Tasyrik. Tu dah dilarang tu. Asal puasa. Ni bukan puasa tak buka-buka. Puasa buka. Puasa. Kemudian puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tak puasa. Ni puasa Nabi Daud. Ni antara puasa yang tinggilah. Puasa yang sangat baik lah. Sebenarnya nak pilih berlapar ke nak pilih puasa macam tu. Tu puasa Nabi Daud tu. Kemudian puasa hari Jumaat, Sabtu, hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Minggu, Ahad lah. Jumaat, Sabtu, Ahad. Yang disambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Ni kita dah bahas ni. Jumaat, Sabtu atau Sabtu, Ahad. Khamis, Jumaat atau Jumaat, Sabtu atau Sabtu, Ahad. Atau Ahad, Isnin. Seluruh perbahasan mengenai puasa sunnah di atas telah kami bahaskan. Jabar tu maksud elaborate lah. Secara terperinci dalam kitab karangan yang bernama Fiqhul Ibadah di Ahli Bidayah Minat Talibin atau Talibat. Ni buku lain. Puasa sunat Syawal. Ni tajuk dia lah. Puasa sunat Syawal. Puasa sunat yang dilaksanakan selama 6 hari dalam bulan Syawal.
Dalilnya puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Man shama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah syarat dia puasa. Bulan Ramadan tak puasa, nak puasa 6 pula. Bolehlah puasa qada kan. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun penuh. Ini ada ulama bahas ni. 30 tambah 6 hari, 36. Satu hari, satu puasa 10 ganjaran. Jadi 36 hari kali dengan 10 ganjaran, 360 ganjaran. 360 ganjaran bagi setiap hari dalam setahun. Jadi satu hari dapat satu. Macam itulah dia punya kira-kira dia tu. Tu yang nama puasa setahun penuh tu. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW, as-saim, seseorang yang berpuasa setelah puasa Ramadan, maka dia seperti orang yang kembali ke medan perang setelah dia lari daripada ini. Maksud ganjaran besar. Lari daripada medan perang tu dosa besar. Kembali kepada medan perang itu taubat besar. Taubat besar. Kemudian Imam Sya'bi radhiyallahu anhu rahimahullah taala berkata, puasa satu hari setelah puasa Ramadan, iaitu pada bulan Syawal, lebih aku senangi daripada puasa setahun penuh di selainnya. Ini kelebihan lah ulama bagi tahu. Sebab ganjarannya besar. Hukum puasa sunat Syawal bagi seseorang yang tidak sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa nak buat orang tak puasa bulan Ramadan ni? Bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja dan tak ada uzur, misalnya kerana malas untuk puasa Ramadan, maka tak sunat bagi dia untuk puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Tak sunat dah. Dia malas puasa Ramadan. Kalau tanya alasan, kenapa? Tak ada alasan. Sengaja dan memang tak nak. Jadi dia tak sunat lagi puasa 6. Hal ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar, sedangkan menurut pendapat Imam Romli, tetap disunatkan baginya untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Tapi dia kata nak buat juga. Ada ulama kata boleh. Pilihlah. Makna hadis mendapat pahala penuh. Mendapat pahala puasa setahun penuh. Para ulama menjelaskan makna daripada hadis mendapatkan pahala puasa setahun penuh. 30 hari Ramadan tambah 6 hari Syawal, pahala dia sama pahala puasa setahun. Kerana pahala puasa pada bulan Ramadan pada setiap harinya adalah sama dengan pahala puasa 10 hari. Satu hari Ramadan sama dengan 10 hari biasa. Maka dalam masa sebulan, kedudukannya adalah sama dengan puasa 300 hari biasa. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sama dengan 60 hari biasa, maka keseluruhannya adalah 360 hari. Itu ulama fikir lah hikmahnya tu. Hukum puasa Syawal. Hukum puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah sunat. Kecuali jika dinazarkan dengan lafaz, maka hukumnya jadi wajib. Saya nak nazar puasa 6 tahun ini. Tu. Dah jadi nazar tu. Wajib buat. Dah ada contoh sebelah tu. Aku nazar akan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Dia lafaz. Nazar ni lafaz. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Imam Malik, hukum puasa 6 pada hari bulan Syawal adalah makruh. Hal ini disebabkan kerana khawatir oleh orang awam yang seseorang yang tidak faham ilmu syariat meyakini sebagai puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Dalam mazhab Maliki, makruh puasa 6. Alasannya, takut orang mewajibkan puasa 6 tu sambung puasa Ramadan. Jadi ada orang guna alasan, jangan terkejutlah nanti kalau orang kata, puasa 6 makruh tau. Ada orang cakap macam tu. Memang ada ulama kata macam tu. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i sunat puasa 6. Yang kata makruh puasa 6 Imam Malik. Mazhab Imam Malik. Boleh. Kemudian waktu puasa Syawal. Waktu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Waktunya mula bila? Dimulai pada hari kedua bulan Syawal sampai hari terakhir bulan Syawal. Hari pertama tak boleh. Haram. Sebab hari raya tak boleh puasa. Nabi larang. Jadi hari kedua sampai hari ke-6. Itu yang ada orang raya 2 kali tu. Kan? Habis puasa 6, raya lagi sekali. Orang Arab pun pening. Macam mana raya sekali lagi? Raya sehari je. Dia pun raya sehari satu Syawal. Datang Malaysia 30 Syawal. Habis. Masa saya ingat saya dekat, saya kerja IPT tu.
habis Syawal buat rumah terbuka lagi. Habis dah Syawal, rumah terbuka hari raya. Sebab tak sempat nak buat bulan Syawal. Jadi harap tu pening kita buat rumah terbuka apa ni, meraihkan Syawal yang dah berlalu. Kan? Dan sunnah untuk diqada pada bulan-bulan yang lain jika tidak mampu berpuasa di bulan Syawal. Jadi ini kata boleh qada puasa sunat 6 Syawal tu. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Imam Qulubi tidak sunat diqada. Apa maksud dia qada ni? Maksudnya masuk Muharram nak qada puasa sunat dulu. Boleh ke? Dalam pendapat ni boleh lah. Tak sempat nak buat puasa 6 bulan Syawal tu. Saya nak qada puasa 6 tu. Nak qada lah. Nak qada saja aku puasa qada puasa sunat 6 bulan Syawal. Boleh. Dia kata boleh. Dalilnya dalam tulisan Arab tu lah dalil dia. Kemudian cara melaksanakan puasa Syawal. Puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Maksudnya selang-selang hari. Akan tetapi yang lebih utama adalah dilakukan secara berturut-turut. Yang terbaik adalah berturut-turut. Dan bersambung dengan satu hari setelah hari Idul Fitri. Maksudnya berlangsung puasa pada hari kedua dalam bulan Syawal. Hari kedua tu dah mula dah. Dikarenakan agar dapat menyegerakan dalam melaksanakan ibadah. Apa alasan dia? Bersegera dalam ketaatan. Bersegera dalam ketaatan. Takut lama-lama nanti sejuk, makan banyak sangat. Kan? Dan dikhawatirkan jika ditunda, maka terdapat sesuatu yang dapat menghalanginya untuk berpuasa. Macam zaman kita ni meninggal kan. Meninggal tiba-tiba kan. Zaman ni meninggal tiba-tiba banyak. Jadi puasa cepat-cepat lah. Macam tu lah lebih kurang. Itu dalil lah dalam kitab Bughnil Muhtaj. Ada dalil dia. Ada dia punya sandaran dia. Kemudian faedah. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai cara yang lebih utama dalam berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ibnul Mubarak rahimahumullah ta'ala, yang lebih utama adalah puasa secara berturut-turut setelah hari raya Idul Fitri. Ini daripada dalil sabda Nabi SAW. Barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri secara bersambung, dan teruslah sambung, maka dia sama seperti orang yang telah berpuasa selama setahun. Ada hadis yang khusus lah. Kemudian menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang lebih utama dalam berpuasa, berpuasa 6 tu lah, dengan cara terpisah-pisah dalam bulan Syawal, selang-selang hari. Ada alasannya supaya badan kuat. Dah puasa hari ni, makan. Esok puasa pula, supaya kuat. Menurut pendapat Imam Waqi' dan Imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala, berpuasa secara berturut-turut atau terpisah-pisah, hukumnya sama. Jadi kesimpulannya kita ambil lah mazhab Syafi'i tadi. Kita mazhab Syafi'i kan. Menggabung puasa sunat, puasa Syawal dan puasa qada. Ni, perbahasan tu famous lah ni. Puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal boleh digabung dengan puasa qada. Yang ni pembayaran hutang puasa wajib lah. Bulan Ramadan. Puasa wajib. Atau puasa nazar. Atau puasa-puasa yang lainnya yang wajib-wajib tu. Hal ni menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Saja aku puasa qada, tapi niat qada dulu kata ulama. Niat qada dulu, baru niat sunat. Saja aku puasa qada Ramadan dan puasa sunat Syawal. Kemudian perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum bagi seseorang yang menggabung puasa sunat Syawal dan puasa qada Ramadan adalah sebagaimana berikut. Ini didetailkan. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, jika tak kala berpuasa qada Ramadan di bulan Syawal, diniatkan juga untuk puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal, maka hukumnya adalah sah. Dan dia mendapat 2 pahala, iaitu puasa qada, pahala puasa qada dan pahala puasa sunat Syawal. Ni syaratnya apa ni? Syaratnya niat. Kena niat dua-dua. Niat dua-dua. Puasa qada dan puasa Syawal. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah ta'ala, puasa qada Ramadan di bulan Syawal hukumnya adalah sah dan dia mendapatkan pahala puasa qada dan juga secara automatik mendapat pahala puasa sunat Syawal meskipun tidak diniatkan untuk puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ini mendapatkan yang kedua. Dia niat qada sahaja. Tapi di sisi Allah ditulis 2
qada dan pahala sunat. Jadi setengah ulama kata buat puasa qada tak niat sunat pun dapat. Setengah ulama pegang yang ni. Dia qada 2 hari, kemudian dia top up 4 hari. Dapat 6 hari Syawal tu. Dia kata begitu. Menurut pendapat Imam Al-Bamakhramah rahimallahu taala, jika tak kala berpuasa qada Ramadan di bulan Syawal, diniatkan juga untuk puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka hukum puasanya adalah tidak sah dan dia juga tidak mendapatkan pahala puasa qada ataupun pahala puasa sunat Syawal. Dua-dua tak dapat. Ini satu pendapat lain pula. Gabung niat, dua-dua tak dapat. Dua-dua tak sah. Jadi ada 3 pendapat. Kita boleh pilih lah mana yang kita nak, kan. Jadi maksudnya kalau ada orang kata pendapat yang ketiga tu, bukan 3 tu je yang ada. Yang 1 boleh, yang 2 boleh. Jadi mana-mana yang selesa lah. Kalau nak senang, ambil yang nombor 2 tu. Tapi kalau nak pahala banyak, buat yang nombor 1 tu. Kalau nak lagi banyak, ambil nombor 3 tu, asingkan. Asingkan. Pun boleh juga. Okey. Kena bijak lah kan. Kena bijak. Kemudian bab ke-10. I'tikaf. Kaf. Definisi al-i'tikaf. Ni penting lah. Perbahasan Ramadan mesti datang i'tikaf sekali. Al-i'tikaf lughatan. Dari sudut bahasa bermaksud al-lubuthu. Maksudnya menetap. Lubus tu maksud berdiam diri di suatu tempat. Contohnya macam sekarang ni lah, kita duduk di tempat ni. Ini kita namanya al-lubsu. Menurut syariat, menetap seseorang tertentu pada tempat tertentu dengan niat tertentu. Dia punya penjelasan. Menetapnya seseorang tertentu maknanya adalah orang yang akan melakukan iktikaf telah memenuhi syarat. Bukan semua orang boleh iktikaf. Ada orang ada ciri-cirinya, nanti dia bagi tahu kat belakang. Pada tempat tertentu, maknanya tempat yang digunakan untuk i'tikaf adalah tanah yang diwakafkan untuk masjid. Ini syarat. Surau, kita kena tanya surau tu dia diwakafkan ke atau dia dijadikan. Kalau dia diwakafkan, boleh. Kalau dia sekadar dijadikan, tak. Bezalah hukum. Jadi maksudnya tak boleh beriktikaf di sebarang surau. Kan. Saya sebelah Terengganu, saya tak tahu, yang saya tahu sebelah Terengganu lah. Ada orang-orang kampung tu, dia wakaf tanah tu kan. Sebahagian daripada rumah dia tu jadikan surau. Hukumnya tu hukum masjid. Hukum masjid. Tapi sebabkan pejabat agama nak mengelakkan isu-isu tertentu, jadi pejabat agama yang akan iktiraf ni surau masjid atau surau sahaja. Macam KL, Kuala Lumpur, fatwa ada semua surau adalah masjid. Semua surau masjid. Tapi di Selangor semua surau adalah surau. Surau Jumaat pun surau. Masjid je masjid. Jadi maksudnya apa? Hukum beza lah. Kalau masjid, perempuan period tak boleh masuk. Kalau surau, perempuan period boleh masuk. Kalau masjid, boleh i'tikaf, tahiyatul masjid. Kalau surau, tak boleh. Jadi sama ni. Di tanah yang diwakafkan untuk masjid. Dengan niat tertentu. Maknanya adalah tak kala akan melakukan ibadah i'tikaf, maka harus diiringi dengan niat i'tikaf. Ada niat i'tikaf. Bukan duduk saja. Dalil daripada surah Al-Baqarah 100 ayat 125, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, iaitu hendaklah mereka berdua membersihkan rumahku dengan untuk orang melakukan tawaf dan untuk orang beriktikaf. Jadi iktikaf ni ibadah. Iktikaf ni ibadah. Dia duduk-duduk dapat pahala, masya-Allah. Di antara keutamaan beriktikaf sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka itu lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Dan barang siapa beriktikaf sehari kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan menjauhkannya daripada api neraka sebanyak 3 parit. Yang mana tiap-tiap parit itu lebih jauh daripada 2 petala lapisan bumi dan langit. Jadi
Satu parit di akhirat tu daripada neraka tu sebesar langit dan bumi. Kemudian kali 3. Oh, jauh lah. Selamat lah daripada neraka tu. Sebab tu ulama berebut iktikaf kat dunia ni. Tiap-tiap Ramadan iktikaf. Sekali iktikaf dapat 3 parit jauh. Sekali iktikaf tu, oh wayang lah tu. Berapa jauh daripada neraka tu. Masya Allah. Ibadah duduk je kat masjid. Tapi selamat akhirat. Masya Allah. Kemudian ada kelebihan. Ini yang satu lagi. Kepada siapa mengiktikaf selama 10 hari pada bulan Ramadan. Ini yang dikejar ni ulama' ni. Maka baginya seperti menunaikan ibadah haji dan umrah sebanyak 2 kali pahala tu. Masya Allah. Tapi kita dah setahun dah tak boleh dah. Ni tahun ni tak tahulah boleh ke tak boleh. Tak boleh kot kan. Ya Rabb. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala tarik nikmat-nikmat ibadah ni. Allah. Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala buka pintu kita beramal. Kemudian hukum iktikaf ada 4. Yang pertamanya wajib beriktikaf kalau bernazar. Saya nazar tahun ni, tu contoh kan. Masuk Ramadan, azam pula, nazar pula. 10 hari yang terakhir tu nak iktikaf. Tu ada hukum wajib lah kalau dah nazar. Yang kedua sunat. Ini hukum asal. Iaitu pada setiap hari dan sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Dan yang lebih utama dalam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau ada kesempatan pergi masjid, lalu ke masjid, iktikaf lah duduk. Kadar dia subhanallah aja. Nanti ada beritahu belakang. Saja iktikaf kerana Allah Ta'ala. Dalam masjid ni sunat. Duduk. Subhanallah. Duduk, dah bangun, balik. Dapat pahala iktikaf tu. Senang je iktikaf ni. Dia mesti duduk. Kalau sambil iktikaf sambil jalan tak jadi. Dia mesti duduk situ. Ataupun berdiri ke, sekadar tu. Subhanallah. Duduk. Istilahnya duduk. Duduk atas kursi dalam dewan solat tu lah. Kan. Yang ketiga makruh. Makruh bila? Iktikaf bagi seorang wanita yang masih muda. Masih muda ni macam mana? Orang pandang lah. Kan. Dengan izin suaminya tanpa terdapat fitnah. Maksudnya perempuan muda pergi iktikaf walaupun dengan izin suami dan tanpa fitnah, tak ada fitnah, masih hukumnya makruh. Sebab itu ulama' dia ganggu orang. Dia ganggu orang. Dia bukan ganggu orang, dia ganggu orang lelaki. Orang pandang-pandang dia kan. Lelaki ke masjid tu, orang perempuan yang berumur pun dia pandang. Ini yang muda. Macam itulah istilah dia kan. Apatah lagi duduk situ, tidur situ pula. Aduh, sakit. Kan. Masya Allah. Masjid As-Sanah tu. Tersebut pula. Astagfirullahaladzim. Tak ada. Potong-potong. Kan. Kemudian, haram. Haram. Hal ini terbahagi menjadi 2 hukum. Ada hukum haram iktikaf. Yang ini haram akan tetapi hukum iktikafnya sah. Dia haram tapi sah. Dapat dosa lah tapi ibadahnya sah di sisi syariat. Iaitu iktikaf seorang wanita yang masih muda tapi tanpa izin suami. Atau dengan izin suami tapi terdapat fitnah. Kan, pergi dekat masjid tak ada dinding. Kan, duduk kat belakang. Semua orang tengok kan. Itu fitnah lah tu. Fitnah. Atau pergi, saya nak pergi kak, abang tak bagi pun saya nak pergi kak. Tahun ni saya nak jadi Ramadan saya lebih baik daripada tahun lepas. Contoh kan. Jadi suami kata tak boleh. Sah, duduk sah. Tapi dapat dosa lah, haram. Yang kedua, haram dan hukumnya tidak sah. Dapat dosa, dah tak sah pula. 2 kali. Iktikaf seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Dan juga seorang yang sedang berhadas besar, janabah. Period lah. Ini bukan dalam bulan Ramadan je, di luar Ramadan pun sama. Rukun iktikaf ada 4. Yang pertamanya niat, mesti niat dalam hati saya iktikaf, sunat kerana Allah Taala. Kemudian menetap di satu tempat, berdiam diri dalam masjid. Maksud duduk di situ, di dalam masjid. Masjid tadi tanah wakaf kan? Orang yang beriktikaf, ada orangnya kan. Kemudian tempat iktikaf, ada tempatnya. Tempat masjid dan duduk pula dalam ruang masjid tu. Bab ni seronok sebab dia ada satu amal yang cukup istimewa untuk orang perempuan. Ada belakang nanti. Syarat iktikaf ada 6. Yang pertamanya niat.
Bagaimana Rasulullah kata, apa niat dia? Ni simple je. Nawaitul i'tikaf. Saja aku i'tikaf. Tempat niat dalam hati. Sunat lafaz dengan lisan. Sahaja aku i'tikaf. Tapi dalam hati lalulah. Tempat i'tikaf di masjid yang telah diwakafkan untuk masjid. Meskipun tempat tersebut tidak digunakan untuk solat Jumaat. Kan? Ada solat surau-surau kecil tapi diwakafkan untuk masjid. Macam tu setengah-setengah madrasah tu dia tak boleh guna solat Jumaat, tapi tuan tanah tu dah wakaf untuk jadi masjid. Bolehlah iktikaf situ. Kerana hukum iktikaf di musalla atau madrasah atau di tempat lainnya adalah tidak sah kalau tak diwakafkan untuk masjid. Kemudian berdiam diri dalam masjid. Ukuran paling sedikit untuk tinggal dalamnya adalah lebih daripada waktu cukup untuk tumakninah solat, iaitu seukuran subhanallah. Maksudnya duduk subhanallah. Kan? Dan jika kurang daripada ukuran tersebut maka tidak sah. Subhanallah ya pun takkanlah. Tak boleh luang masa kan. Maka tidak sah iktikaf seperti jika hanya melewati. Melewati tu maksudnya dia lalu saja. Dari pintu ke pintu jalan. Tapi niat iktikaf tak jadi dia kena berhenti duduk. Ada tumakninah kat situ. Kemudian harus dalam keadaan suci daripada hadas besar. Tak boleh hadas besar. Macam tadi haid ke nifas ke. Maka tidak sah iktikafnya seorang yang sedang janabah. Maksudnya janabah ni berhadas besar lah, belum mandi wajib lagi. Atau haid atau nifas, kerana haram bagi mereka menetap dalam masjid. Haram, berdosa. Nak masuk juga kerana Allah, tak jadi. Kan? Kemudian harus dalam keadaan berakal, maka tidak sah iktikafnya seorang yang terkena penyakit gila. Orang yang pingsan atau orang yang mabuk, lain halnya dengan iktikafnya anak yang mumayyiz. Anak yang boleh makan, minum dan istinja sendiri. Atau budak, budak ni maksudnya dalam umur 10 tahun macam tu. Atau budak perempuan, maka hukumnya adalah sah. Harus dalam keadaan beragama Islam. Harus ni mesti ya. Harus Indonesia ni, mestilah. Mesti Islam. Tidak sah iktikaf seorang murtad atau kafir. Orang kafir tu masuk nak menghayati Islam. Saya nak iktikaf tak jadilah, tak boleh. Dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka iktikafnya tidak sah. Tak dapatlah 3 parit dari tu. Pahala haji ke apa semua tak dapat. Sebab tak cukup syarat. Kalau cukup syarat dapat. Habiskan muka surat 167 ni. Kemudian orang kafir boleh masuk masjid dengan 3 syarat. Sebagaimana berikut. Pertama, dengan izin seorang Muslim. Izin seorang Muslim. Walaupun dia bukan imam di situ, bukan penjaga situ. Saya nak masuk sini, kita lalu keluar, dia katanya. Saya nak masuk sini. Dia tanya kita. Kita pula jenis sikoh-sikoh, soleh-soleh. Tak boleh lah, awak tak boleh lah. Dia tak boleh masuk. Tapi kalau kita memang, saya jiwa pemurah. Saya boleh masuk, tapi tutup aurat, jaga aurat apa semua. Macam di apa tu? Putrajaya tu kan. Masjid Negara pakai baju dulu, tutup aurat dulu. Boleh. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Pakai seksi-seksi masuk masjid. Ni ambil gambar lompat-lompat. Itu tak boleh. Kena tegur. Kena tegur. Kita boleh halau dia kalau dia buat kacau lah. Macam dekat Masjid Putrajaya tu dulu daripada Cina kan. Dia bising-bising sikit kan. Boleh tegur. Suruh senyap kan. Ketiga, selain daripada Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Mekah Madinah tak boleh masuk lah. Memang dah ada syarat pun. Kalau dia punya pasport dia bukan Muslim, tak boleh. Jika 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah tidak boleh bagi orang kafir masuk masjid. Maksudnya boleh masuk kalau penuhi syarat ni. Kalau dia tiba-tiba masuk, tak boleh lah. Kan? Nak tumpang tandas lah pula, tak boleh. Apabila ibadah amalan ibadah yang harus dikerjakan dalam masjid ada 3 secara umum. Yang pertamanya adalah i'tikaf. Yang keduanya adalah tawaf. Ini kalau di Masjidil Haram lah, Mekah. Yang ketiga, solat sunat tahiyatul masjid. Di tempat yang namanya masjid. Kalau bukan masjid, tak boleh buat. Kan? Dekat surau boleh iktikaf. Tak boleh lah. Dia bagi tahu kat masjid je ni. Saya nak buat juga. Buatlah kalau pergi. Kan? Tapi ibadah tak sah lah. Kan? Kalau menokok tambah, dosa pula kan. Yang ketiga, golongan. Ni ada ni. Golongan yang disunatkan beriktikaf ada 3. Yang pertamanya lelaki. Yang keduanya khunsa. Yang memiliki 2 jenis alat kelamin. Macam mana nak tahu? Sama ada pengakuan dari diri dia lah.
Ataupun ada doktor kata ni khunsa lah ni. Kan? Yang ketiga, perempuan yang telah berusia tua. Yang muda, makruh lah dia. Berusia tua. Berusia tua ni 60 ke atas lah. Boleh 60 ke atas lah. Setengahnya kata yang tak menarik perhatian lah. Maksudnya orang tak terganggu dengan kehadiran dia. Tak tahan. Umur 60 pun macam umur 40 muda juga kan. Ni awak balik lah. Boleh ke suruh? Boleh. Asalkan tidak bawa fitnah tu lah. Gangguan tu. Tapi bagi perempuan muda tadi, tu faedah keempat tu. Dia faedah keempat tu. Dia boleh iktikaf di rumah dia. Dia boleh iktikaf di rumah dia secara khusus. Tapi sebab masa kita dah habis, nanti sambung esok lah. Esok dengan siapa? Ustaz Fahmi. Ustaz Umar. Boleh bahas. Nanti boleh bahas. Kalau tak sabar boleh baca dulu lah. Bukan perempuan muda je, orang perempuan. Boleh iktikaf di rumah dia. Ni keistimewaan syariat kita bagi, Allah Ta'ala bagilah. Wallahu a'lam, naqifuna walhamdulillah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah nanti kita jumpa esok dengan Ustaz Umar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.